fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan, sebelum ini kita mendengar beberapa menteri yang membuat pengakuan ataupun pendedahan yang berkait isu pembebasan Najib ataupun pengampunan Najib. Akhirnya, Dr. Zaliha membuat kenyataan selepas gesaan muda untuk beliau dipecat ataupun letak jawatan. Satu artikel daripada Malaysia Kini, Zaliha, gesaan muda agar saya dipecat tak matang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa menyifatkan gesaan muda agar dia dipecat susulan pengurangan hukuman penjara ke atas Najib Razak sebagai tidak matang. Zaliha berkata, lembaga pengampunan membuat keputusan itu secara kolektif dan maka gesaan yang dibuat muda itu adalah tidak adil. Itu pandangan pribadilah bagi saya. Kita pun kenalah tengok keputusan yang diambil itu adalah keputusan dari lembaga pengampunan kolektif. Kalau hendak tuju pada saya gesaan tidak matang. Katanya seperti dipetik Berita Harian. Semalam, Jabatan Perdana Menteri mengesahkan tempoh pemenjaraan Najib dipendekkan dari 12 tahun kepada 6 tahun. Denda yang ditetapkan mahkamah sebelum ini, RM210 juta, juga dikurangkan menjadi RM50 juta. Bermakna Najib akan dibebaskan daripada penjara pada 23 Ogos 2028. Susulan itu mudah menggesa Zaliha dipecat daripada kabinet atas dasar dia gagal menjalankan tugas selaku wakil kerajaan dalam lembaga tersebut. Ditanya jika lembaga pengampunan akan memberikan penjelasan di sebalik pengurangan hukuman Najib, Zaliha berkata dia tiada kuasa untuk menjawabnya. Apa-apa berkaitan pengampunan adalah daripada pihak lembaga. Saya tidak boleh cakap lebih dari itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga membuat pengakuan Najib boleh rayu pada Agong baru jika tak puas hati. Wow, ini satu kejutan daripada Perdana Menteri untuk penyokong-penyokong Najib Razak dan kepada mereka yang mengecam pengurangan hukuman denda Najib Razak. Bekas Perdana Menteri Najib Razak boleh merayu kepada yang di Pertuan Agong baru Sultan Ibrahim Sultan Iskandar jika dia tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman yang diberikan oleh lembaga pengampunan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, proses pengampunan adalah di luar hak prerogatif Perdana Menteri dan kerajaan. Saya menghormati keputusan Agong sebelum ini. Sekarang kita ada Agong yang baru. Apapun yang dirasakan seseorang itu, sudah tentu ia bersifat politik. Ada yang menyokong, ada yang tidak. Tetapi mereka tidak boleh mengabaikan hakikat bahwa Anda mesti menghormati hak setiap orang yang disabitkan kesalahan untuk merayu kepada lembaga. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selepas kita dikejutkan dengan keputusan, mungkin tidak terkejut sudah, tapi saya rasa ini masih gempar diperkatakan ramai orang berkaitan dengan pengurangan hukuman penjara terhadap bekas Perdana Menteri dan juga bekas Presiden UMNO Najib Razak. Saudara-saudara, daripada 12 tahun hukuman penjara Najib dikurangkan kepada 6 tahun dan denda RM210 juta dikurangkan kepada RM50 juta. Nah, saudara-saudara, selepas keputusan ini disahkan oleh pihak-pihak yang rasmi, di mana Najib dikurangkan hukumannya, mesti banyak yang gembira, tetapi dalam masa yang sama, ada juga yang tak puas hati. Nah, saudara-saudara, disangka selepas Datuk Najib Razak dikurangkan hukumannya, beliau sudah bebas dan
Ini satu berita gembira untuk keluarga dan rakan-rakan dan penyokong Najib. Rupanya ada satu lagi pula yang pasti membuat ramai terkejut berkaitan dengan case Najib yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com, meski pengumuman rasmi pengampunan Najib tidak lagi membawa kejutan, tapi ia serlah kebijaksanaan agung. Artikel ini pada 2 Februari. Urus setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, yaitu bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri akhirnya mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dalam kenyataan media, diumumkan secara rasmi bahwa hukuman penjara 12 tahun yang diterima Najib dikurangkan kepada 6 tahun. Manakala denda Rm210 juta diturunkan kepada Rm50 juta. Dengan itu, tarikh pembebasan Najib yang baru sekarang disahkan ialah pada 24 Ogos 2028. Kenyataan media dikeluarkan hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum sholat Jumat membayangkan pengumuman rasmi mengenai pengampunan Najib akan diumumkan. Ini karena media Singapura, Channel News Asia atau CNA lebih dahulu, yaitu 3 hari lalu, telah membocorkan keputusan lembaga pengampunan itu dan 99% tepat. Bagaimanapun, di waktu yang sama, dalam banyak grup WhatsApp, pengurangan jumlah yang denda kepada Rm50 juta itu telah menjadi sebaran yang meluas sejak beberapa hari lalu. Dengan itu, tiada siapa lagi yang terkejut, suspend atau menangis dengan berita rasmi mengenai pengampunan Najib. Dengan keputusan lembaga pengampunan, harapan dan kepercayaan sesetengah pihak bahwa Najib akan dibebaskan serta boleh kembali aktif dalam politik serta-merta ternyata tidak menjadi kenyataan. Najib kini hanya dikurangkan hukuman denda, tapi perlu terus berada di penjara Kajang untuk menghabiskan tempo hukumannya. Di sebalik barangkali masih ada pihak yang tidak puas hati dengan keputusan tersebut. Tetapi jika diteliti dengan lebih mendalam, inilah keputusan paling bijaksana yang diserahkan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku dalam tugas terakhir Baginda selaku yang di-Pertuan Agong ketika mempengurusikan mesyuarat lembaga pengampunan itu. Nah, saudara-saudara, berdasarkan amalan atau convention, pengampunan penuh hanya menjadi pertimbangan setelah seseorang itu menjalani sekurang-kurangnya 1/3 atau separuh daripada hukuman penjara yang diterima. Selain itu, Najib juga masih berdepan case lain lagi yang sedang dihadapinya di mahkamah berkaitan skandal 1MDB. Tentunya tidak cantik kelihatan, malah mungkin dipersoalkan. Jika beliau diberi pengampunan penuh dalam kesalahan berkaitan SRC International, anak syarikat 1MDB, tetapi kemudian perlu terus pergi ke mahkamah untuk menghadapi perbicaraan lain berhubung induk 1MDB sendiri. Bagaimana jika dalam case lain yang sedang dihadapi perbicaraan itu, Najib nanti didapati bersalah, juga akhirnya sama seperti case international. Takkan 2-3 kali beliau hendak diberi pengampunan. Dengan itu, keputusan lembaga pengampunan terkait Najib, yaitu hanya mengurangkan hukuman penjara dan denda, hendaklah diterima dengan hati serta dada yang terbuka oleh semua. Khususnya kaum keluarga dan penyokong-penyokong Tegar Bosku yang harapan mereka nampaknya belum lagi kesampaian. Maka jangan ada yang marah-marah atau coba menuding jari kepada sesiapa dengan keputusan ini. Nah, saudara-saudara, rupanya Najib masih ada lagi case yang lain. Takkanlah seperti yang disoalkan Syabuddin, takkanlah 2-3 kali nak beri pengampunan kepada Najib. Nah, saudara-saudara, ini pas satu kejutan untuk rakyat Malaysia dan penyokong-penyokong Najib. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.